Arah tadi. Jadi kita mula terus lah dengan pengajian kita ni. Ah, Cikgu Ikram duduk sini lah. Sebenarnya. Jadi surau yang tempat pengajian yang kita buat di Tunjang tu, tanah Cikgu Ikram saya tu. Tempat Cikgu Ikram, dia wakaf surau dengan Allah. Di situ dia buat tanah ada asal sebelum dia buat surau. Lepas tu tak ada siapa imarah. Dia bagi kat kami lah, suruh imarah. Tu yang jadi kita buat tempat mengaji sini tu. Di rumput minyak. Baik, jadi kita dah bincang dengan Abang Hamzah ni. Jadi Abang Hamzah kata kita baca kitab ni lah, no? Kitab Jauhar Mahub ni. Jadi ringkas kita panggil Jauhar Mahub saja lah, kan? Orang panjang nama dia tu. Jadi kita sebelum mula kitab ni, kita baca Fatihah sekali, sedekah pada tuan pengarang kitab dan muslim-muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddala 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala man anzara binar wa basyara binajina sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hari ini kita mula mukadimah dulu lah. Muka buka surat depan tu sekali. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia terus terjemah pada kita. Dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah atas segala hamba-Nya. Jadi Bismillah ni kita tak boleh hurai panjang lebar lah, sebab kita pun tahu kata di sini ni ramai juga yang kita kata orang hebat-hebat juga mengajar di sini. Dan yang mengaji kat kita pun ni seustaz pun dah ni. Jadi Bismillah ni kita tak hurai panjang lebar lah. Cumanya kita hurai secara ringkas. Dipanggil sebab adab melalui kitab-kitab para ulama. Jadi bila dia main Bismillah tu, kita hurai secara ringkas lagu tu juga. Jadi dia kata dengan nama Allah yang amat murah. Yang amat murah atas segala hamba-Nya. Jadi di sini kita pakai penaksiran sebahagian ulama yang terjemuh dengan Ar-Rahman ni amat murah, Ar-Rahim amat mengasihani. Ada sebahagian penaksiran ulama dia taksir Ar-Rahman dengan makna nikmat yang besar-besar, Ar-Rahim tu dengan makna nikmat yang kecil-kecil. Jadi dengan nama Allah, Allah mana? Tuhan yang selalu memberi nikmat yang besar kepada kita. Apa nikmat besar yang kita dapat Tuhan bagi paling besar? Iaitulah kita boleh kata Allah tu Tuhan. Kita boleh mengaku kata Allah tu Tuhan kita. Maka itu di antara nikmat yang paling besar. Yang ulama kata kalaulah dia tak dapat nikmat kecil pun, maka dia dapat nikmat besar tu, itu orang yang paling betul. Apa nikmat yang kecil? Nikmat kecil itu iaitulah nikmat makan minum, nikmat sihat badan, nikmat keberuntungan dalam kehidupan. Adakah salah nikmat tu? Tak salah. Tapi cumanya ulama kata kalaulah kita tak diberi nikmat tu, duduk di dunia pun susah sungguh. Tapi iman ada, Islam ada, maka ini dah cukup memadai dah betul dah. Apatah lagi kita ni di dunia ni kita dapat dua-dua sekali. Nikmat iman pun dapat, nikmat Islam pun dapat, hak sosok. Tiba-tiba kehidupan kita pula sangat baik di dunia. Maka ini lagi untung. Dia panggil bahagia dunia dan akhirat. Yang ruginya orang dapat salah satu. Dapat nikmat kecil, nikmat dunia, tapi tak dapat nikmat iman Islam. Sangat rugi. Dapat nikmat kekayaan, tapi tak dapat nikmat boleh semayang. Tak dapat nikmat boleh mengenai Allah. Ini sangat rugi. Jadi itu sebagian ulama mentaksirkan yang kata Tuhan yang amat murah. Ar-Rahman dengan mana nikmat besar, Ar-Rahim dengan nikmat yang kecil.
Tapi dalam kitab kita ni dia tafsir dengan makna Tuhan yang Ar-Rahman, makna Tuhan amat murah atas sekalian hamba-Nya. Jadi Allah Ta'ala, sifat pemurah Allah Ta'ala ni, dia merentasi batasan. Dia tak kira manusia mana pun. Itu segala hamba. Bila kata segala hamba ni, tak kira orang yang beriman pun Allah Ta'ala bagi makan minum. Tak kira orang yang tak semayang Tuhan bagi makan minum. Bahkan tu wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allah rizquha. Menatang yang duk melata, yang duk dalam batu, duk dalam air, dalam tanah, tak dapat makan juga. Pasal apa semua Allah Ta'ala boleh, pasal apa semua dapat? Pasal apa binatang pun dapat? Pasal apa orang yang tak sembah Tuhan pun dapat juga? Inilah dikatakan sifat pemurah. Sebab tu Allah Ta'ala ni yang sangat pemurah. Tu pemurah ni betul. Orang hak lawan dia pun dia bagi. Tu. Tak sembah dia. Ambil hak lain, ambil batu, ambil pokok semua. Tapi duk bagi itu, kita lah, kalau kata kita manusia ni, kalau orang buat jahat kat kita, taubat tak bagi dah. Tu kita manusia. Nah. Orang buat jahat tak minta tolong aku, hang nak buat pasal aku, hang nak buat nayah aku, minta tolong pula. Tak tolong lah. Tapi Tuhan ni, Allah Ta'ala ni yang kita sangat pemurah ni, tu. Buat tak ada macam mana pun, duk bagi makan tu. Bahkan orang yang beriman, orang berdosa, Tuhan bagi tunggu tempoh. Bagi tempoh lagi. Tunggu lagi kau nak taubat. Dah. Tu. Sebab tu pintu taubat kita ni joh. Lagi nyawa tak sampai batang hukum, duk tak ketuk tu dia taubat. Tu. Jadi Allah Ta'ala pula sentiasa duk menanti-nanti kita taubat. Ini kita kata pemurahnya Allah Ta'ala, punya baik Allah Ta'ala. Sebab tu ke depan dalam kitab kita ngaji ni, Allah Ta'ala tanya di padang mahsyar, ada tak Tuhan yang selain baik daripada aku lagi? Tuhan tanya sendiri di padang mahsyar. Ada lagi tak Tuhan baik daripada aku? Tak ada dah. Mana ada Tuhan baik daripada Allah Ta'ala? Tuhan satu tu je. Tu. Dalam duk lawan dia makan. Kadang kaya, kadang hebat. Tuhan ni. Pasti apa Tuhan bagi juga. Ni dikatakan pemurah. Tu. Kalau lah sifat Tuhan tak pemurah, tak dapat. Pasal sifat pemurah dah tu yang bagi juga. Lawan pun bagi juga. Lawan bagi juga. Tak sembahyang pun bagi juga. Tapi bila Allah Ta'ala tarik sekali, Allah Ta'ala buh dalam neraka, kita tak boleh salah Tuhan dah. Sebab tu bila ahli-ahli neraka, bila dia masuk neraka tu, dia tak boleh salah Tuhan dah. Sebab Allah Ta'ala bagi peluang lama dah. Bukan Tuhan bagi peluang sehari dua. Tuhan bagi puluh tahun bagi. 50 tahun Tuhan bagi. 60 tahun, 70, 80 tahun untuk dia tobat. Tak tobat juga. Bila tak tobat, kalau Allah Ta'ala tarik buh dalam neraka, ketika tu kita tak boleh kata apa dah. Sebab pemurah Tuhan pada kita ni, Allah. Sampai hari ni, sampai saat la ni, tak pernah lagi tak makan kita ni. Ini kesan daripada sifat pemurah Allah Ta'ala. Tapi hak ni di dunia, melengkapi orang kafir ke, orang Islam ke, orang taat ke, orang tak semayang, semua Tuhan bagi. Cumanya kita kata, pemberian tu dia ada dua. Jadi kita jangan heran, pasal apa orang tak semayang pun, kaya pada kita. Pasal apa orang sembah batu kaya pada kita. Ini ulama kata, Tuhan bagi atas jalan muka. Kalau kita bagi ke orang dengan lempak, kita bagi dengan masa muka. Jadi kita nak hak Tuhan ni, kita nak minta kat Tuhan, kalau kita biarlah Tuhan bagi dengan Tuhan redha. Kita tak mau Tuhan bagi dengan cara lempak tau. Jadi orang yang lawan Tuhan, orang engkar pada Allah Ta'ala ni, tak sembah Allah Ta'ala ni, Tuhan bagi juga. Tapi dia panggil atas jalan istidraj. Istidraj ni dia panggil umpanan. Umpanan apa? Tuhan bagi lagi khalid. Tuhan bagi kuih khalid. Tuhan bagi kuih khalid. Bila dia khalid tu, terus Tuhan ambil mati. Tu dia panggil istidraj. Jadi kita tak mau. Kita nak kena cam dalam diri kita ni, hak mai tu atas jalan istidraj ke, atas jalan nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita dengan Allah Ta'ala redha. Kita nak kena cam tu. Kita nak kena ada ilmu. Tu dari sini segala hambanya. Jadi sifat pemurah, Allah Ta'ala melengkapi hamba dia. Binatang, makhluk, jin, semua dapat. Dengan sebesar-besar, tengok tu.
dengan sebesar-besar nikmat Tuhan pemurah tu, dengan nikmat-nikmat yang cukup besar. Tu. Nikmat apa yang paling besar tu bagi kita ni? Iman Islam tu. Bukan semua orang dapat iman. Sebab tu orang kafir bila dia jumpa Islam, dia masuk Islam, dia teriak lah. Teriak lah. Pasal apa? Dia baru dia tahu kalau mati dan tak ada iman lah. Allah beriman lah. Bahkan dia marah lah kat kawan-kawan dia. Tak ajak aku ke Islam. Pasal apa? Sebab ini dia panggil nikmat yang mahal. Nikmat yang paling besar. Nikmat paling besar. Kadang-kadang orang yang kita kasih pun tak dapat. Tu kadang-kadang orang tengok Allah Taala tunjuk awal lagi kat Nabi. Orang yang bela Nabi daripada kecil. Tu dah mak ayah mati ketika mengandung. Mak bela pula berapa tahun sat. Lepas 2 tahun hari mati sat dia ambil bela. Mai hantar mak 4 tahun bela ketika 6 tahun. Tu mati pula mak. Mak 4 tahun duduk dengan tuan. Tuan bela sampai 6 tahun. Tuan mati pula. Dengan siapa yang Nabi hidup paling lama? Maka Nabi hidup dengan Abu Talib. Ini pak menakan Nabi yang lama yang duk asuh Nabi. Yang sangat sayang kat Nabi ni, tuan abang ni, macam nak dah. Sampai makanan tu simpan dulu. Setengah untuk Nabi. Tahu dah, bila anak-anak dia makan ni, Nabi tak akan pergi dekat. Nabi budak baik. Masa kecil ni Nabi ni. Tengok mereka makan, dia duduk tengok ni. Bila mereka habis-habis ni, baru dia pempik kan seorang. Maka Abu Talib tahu dah simpan makanan dekat Nabi. Tapi, bila dia mati, tengok. Lah. Sedih Nabi, sedih kan. Sedih tak? Sedih sungguh lah. Orang duk asuh, duk bela daripada kecil ni, usung atau tiba-tiba mati tak beriman. Maka Allah Ta'ala habaq direct pada Nabi. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu ni tak boleh bagi petunjuk pada siapa-siapa yang kamu sayang. Orang yang kamu cinta, orang sayang, kamu tak akan boleh tunjuk. Aku sendiri yang telah pilih siapa aku nak bagi petunjuk. Jadi, maka Allah Ta'ala pilih kita ni untuk terima iman, terima Islam. Allahu Akbar. Besar nikmat. Tu dia habaq di sini. Sebesar-besar nikmat paling besar. Orang kafir dia minta akan dia jadi kafir. Dia minta akan dia lahir kafir. Tak. Dia tak tahu. Tuhan takdir Allah Ta'ala. Ini hak Allah nak menentukan siapa iman, siapa Islam. Ini hak Allah. Allah tentukan dia keluar daripada orang yang tak beriman. Maka dia pun dengan tak tahu apa ambil benda tu semua sampai tu. Kesian. Kesian. Maka kita kena bersyukur, kita kena sujud syukur. Sebab tu ulama kata kita ni semayang hajat ni kena tiap-tiap malam. Sebab apa? Kita sentiasa berhajat ke Allah untuk Allah Ta'ala kekalkan iman kita. Kita tidak minta Allah ma'ahina bil iman wa amisna bil iman wa syurul bilan. Minta Tuhan jaga iman kita. Dekat lepas sebelum bagi salam baca lagi ya muqallibal qulub sabit qalbi, minta doa. Jangan duk bolak-balik hati. Takut. Jadi kita kena tahu lah Allah Ta'ala ni cukup baik dengan kita. Tuhan bagi nikmat yang paling besar pada kita ni, kita boleh beriman, boleh Islam. Dahlah boleh beriman, boleh Islam. Tuhan jadikan kita semayang pula dah. Jadikan orang yang taat. Ciri-ciri orang yang takwa. Ciri-ciri orang takwa apa dah? Apa ciri-ciri orang yang takwa? Ciri-ciri orang takut Allah Ta'ala, dia panggil semayang. Tu ciri-ciri. Jadi ada orang beriman dah, ada orang Islam dah, tak semayang pula dah. Tuhan kelas kita lagi ni daripada pilih pula ni, mau semayang pula. Jadi ini kita nak kena sangat-sangat ucap terima kasih kepada Tuhan. Tu dia kata nikmat sebesar. Tu dia kata sini Tuhan yang Allah Ta'ala Tuhan tu yang amat murah, segala hambanya di atas segala hamba, dengan memberi nikmat lagi amat mengasihani akan hambanya dengan sehalus-halus nikmat. Ini dia panggil nikmat halus ni, nikmat yang seni-seni. Apa dia nikmat halus ni? Kita berasa tenang hati kita dengan Allah Ta'ala. Kita berasa semayang kita ni sejuk mata hati kita. Ni susah dapat ni. Bukan senang. Tu. Khusyuk ni tetap hati, tetap anggota. Hati tak ingat lain melainkan Allah Ta'ala. Masuk semayang tu seolah-olah kita duduk depan dengan Allah. Bukan senang. Bukan senang nak dapat. Kita boleh kata khusyuk. Tapi berapa orang saja yang boleh dapat khusyuk ni. Khusyuk ni hati tetap terus menghadap Allah Ta'ala. Seolah-olah ulama kata Allah Ta'ala duduk depan.
Tu. Kita dalam sembahyang tu dia puji atau kan. Tu. Dalam sembahyang lah jumpa kunci rumah. Tu. Nak tak osyok lagi betul tak. Jok lagi. Tu dia panggil tu. Allah Ta'ala juga mengasihani akan hamba-Nya, tapi kesian Allah Ta'ala ni kalaulah di akhirat esok yang ni orang kafir minta maaf tak dapat. Tu yang ulama duk pesan kita, jaga akidah jangan bagi jatuh, jaga akidah jangan bagi jatuh. Sebab apa? Sebab kalaulah kita akidah jatuh, akidah kita tak sah akidah, kita menyesal dia tidak ada berguna lah. Tu. Menyesal tak ada balik, nak patah balik tadi lah. Menyesal sungguh-sungguh kalau kita iman tak ada. Tu. Sebab apa? Sebab di akhirat esok ni Allah Ta'ala hanya simpati kesian pada orang beriman. Kalau tak ada iman, minta maaf. Buatlah ibadat lagu mana pun. Tu. Himpunlah harta banyak mana pun. Kalau iman tak ada, dia tak boleh tebus apa pun di akhirat esok. Tak boleh tebus. Maka Allah Ta'ala terus masuk neraka. Masuk neraka kekal selama-lamanya neraka. Tu orang kafir tak keluar dah. Tu dia panggil sifat Rahman tu, hak ni di pada masyar esok di akhirat hanya ketentuan untuk orang-orang Islam, orang beriman. Orang kafir tak ada. Orang kafir tak ada. Ada. Tu Allah Ta'ala kata, Allah kata innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang kafir ni, siapa orang kafir? Min ahli kitab. Daripada orang-orang ahli kitab. Ahli kitab siapa dia ahli kitab? Orang-orang yang berpegang dengan kitab Taurat dan Injil dan menolak Nabi Muhammad sebagai Rasul ketika Nabi dilahirkan. Nampak? Jadi orang ahli kitab ni bukan orang biasa-biasa. Orang alim ahli kitab. Tapi pasal apa mereka jadi kafir? Sebab mereka tak mau Nabi akhir zaman ni dilantik daripada orang-orang yang bukan Bani Israel. Sebab tu sebahagian orang-orang kafir ni, orang-orang Yahudi Nasrani ni, mereka sanggup berpindah di Madinah sebelum kelahiran Nabi supaya moga-moga anak mereka esok ni jadi Rasul. Pasal mereka tahu Nabi akan pindah ke Madinah. Tu orang biar. Tiba-tiba naik Rasul orang Arab. Tu mereka tak mau. Tolak. Sebab tu Qutailah ni, Qutailah ni seorang perempuan yang berpegang kuat dengan ajaran Nabi Isa. Qutailah ketika Abdullah ni, ayah Nabi ni, nak kahwin dengan Aminah. Abdul Muttalib ni, tuan Nabi lah Abdul Muttalib. Abu Talib tu pak kan. Abdul Muttalib ni pak tuan Nabi. Bawa pergi di tempat Aminah tu. Maka mereka kena lintas di perkampungan orang-orang ahli kitab ni. Seorang perempuan tu nama Qutailah. Dia sekat tu Abdullah. Dia kata, wahai Abdullah, kahwinlah dengan aku. Abdullah terkejut. Kan? Lepas tu Abdullah kata tak boleh sebab janji dengan Aminah. Maka Abdullah ni orang yang segak. Jadi Abdullah ni, kalau dia di kota Mekah tu, bila orang tengok dalam gelap, kalau orang nampak macam klip tu ke Mekah tu, dia pacam lah kata ni Abdullah. Maka orang gelap dia sebagai Misbahul Haram, pelita tanah haram. Sebab apa? Sebab cahaya Nabi tu dah berada dalam badannya, dalam ayat benih tu. Bila Qutailah ni dia tengok dia dah Abdullah tak mau, Allah terus pergi. 3 hari selepas tu dah dia kahwin dengan Aminah, maka dia patah balik. Bila patah balik tu Qutailah kata, hari ni aku dah tak mau kahwin dengan Allah. Pasal apa? Sebab nur Nabi tu dah berpindah ke dalam rahim Aminah. Jadi maknanya orang Yahudi Nasrani ni lepas sentiasa menanti-nanti kelahiran Nabi. Qutailah ni orang Bani Israel. Dia mau anak yang dia kena, tapi Allah takdirkan anak tu dia daripada Arab. Dia keluar ke Aminah, ke Abdullah. Dua-dua Arab. Kalau dia masuk dalam Qutailah jadi Bani Israel, ni takdir Allah Taala. Maka sebab tu mereka ni, orang Bani Israel ni, mereka sangat marah. Marah. Jadi Allah Taala kata, sesungguhnya orang yang kafir, siapa orang kafir? Min ahlil kitab wal musyrikin. Orang ahli kitab ke, orang musyrik, orang yang menyutu, menduakan Allah Ta'ala ni, ini semua ni fi nari jahannam. Semua duduk dalam neraka jahannam. Kekal neraka, khalidina fiha, kekal tak keluar-keluar lah. Maka tu dia kata sini sifat rahim Allah Ta'ala ni, sifat mengasihani Allah Ta'ala ni, hak ni
minta maaf lah orang kafir tak dapat. Dia hanya orang Islam. Sebab tu kita kena jaga iman kita elok-elok supaya tak tergelincir. Takut bila iman jatuh terkeluar daripada orang beriman. Bila terkeluar orang beriman, maka kekal selama-lamanya. Selama-lamanya tu bila? Tak ada tempoh. Tak berhenti. Selama-lamanya tak keluar-keluar lah masuk. Tu ahli neraka. Sampai ulama kata ahli neraka ni kena seksa punya tak larat ni. Naik cekak pinggang. Letih naik sah. Tak terletih semua sah ni. Tiap hari kena tak berhenti. Letih sah. Sampai cekak pinggang. Nak makan letih. Kau minta makanan dekat malaikat Malik kan. Tu 1000 ton baru malaikat juga. Dia buat permintaan, buat apply apa-apa dalam neraka tu 1000 ton baru lulus. 1000 ton lulus tu bukan lulus habis je. Daripada ingatkan lulus seronok boleh makan ni. Tengok tu. Di atas dalam neraka jahanam. Tengok macam awan-awan seronok. Tu. Bakat duk seronok dalam neraka. Tata turun ketua api. Timpa kepada tu habis. Luruh daging-daging ni. Luruh daging. Tapi tak mati. Jadi pula. Naik pula naik. Nak beri sakit dah neraka ni sakit. Minta pula nak makan ayak. 1000 ton pula baru lulus. Apply 1000 ton. Baru lulus. Seronoklah ayak, pergi makan ayak. Rupanya makan pecah rengkung. Ayak neraka. Allahuakbar. Nak tanya, neraka ni, dia tak ada indah apa neraka ni. Tanya apa, siapa pun, semua orang takut masuk neraka. Jadi, maka orang yang beriman ni, Allah Ta'ala sangat sifat rahim pada orang beriman. Walaupun dia ada dosa, walaupun dia buat salah, tapi bila cek ada iman, maka Allah Ta'ala sangat simpati, sangat mengasihani pada dia. Tapi kena bakat dulu. Bakat. Pasal apa? Bakat apa? Bakat dosa-dosa yang ada di dia. Bakat. Jadi nak masuk syurga, tak boleh orang kotor. Syurga ni tempat indah, tempat yang elok. Tak boleh ada kekotoran. Sebab itulah syurga tak ada gelema, tak ada hinguh, tak ada tinggi. Bukan ada. Maka orang hak dosa nak masuk pun tak layak. Melainkan hang nak masuk, hang kena pergi basuh dulu. Maka kena pergi basuh. Kena basuh apa? Basuh bukan basuh dengan kelorok di akhirat tu ni. Basuh dengan api. Basuh dengan api neraka. Allahu Akbar. Jadi kita duduklah makam orang beriman dan orang yang soleh. Supaya kita ni tak tergolong dengan orang-orang yang ahli neraka ni. Kami tak boleh duduk. Tu di atas sini tu. Kasihan Allah Ta'ala mengasihani itu dengan sehalus-halus nikmat. Apa dia? Nikmat yang seni-seni. Nikmat halus ni. Khusyuklah semayang. Tenanglah semayang. Alhamdulillahillazi khassa nafsahu biddawami. Ini mukhadimah lagi ni. Segala puji bagi Allah yang menetapkan. Segala puji bagi Allah yang menentu. Menentu ni mentak lah. Yang menentu ia, menentu ni menetap. Menentu ia akan zatnya dengan berkekalan. Segala puji bagi Allah. Ini pun kita tak mahu nak berhajat panjang hurai panjang sebab kita mengaji banyak kitab dah. Jadi bila ulama letak awal-awal lagi segala puji bagi Allah. Ini isyarat apa ni? Isyarat nak habaq kat kita. Kita ni sebagai hamba Allah yang Allah Ta'ala kirim di dunia ni, siapa pun tak layak nak asal belagak, siapa pun tak layak nak asal hebat, siapa pun tak layak nak sombong. Hang kaya pergi tak mana pun, hang hebat tak mana pun, hang bagus tak mana pun, awal-awal lagi ulama kerat potong siap segala puji bagi Allah. Apa dah segala puji? Segala puji tak kira. Sama ada makhluk puji kita ke? Allah puji kita ke? Kita puji makhluk ke? Kita puji Allah ke? Semua kepujian ni hak Allah. Lepas tu hak orang nak puji kita tu, itu yang kita tak layak bahasa hebat tu. Sebab tu kita kata binasa orang yang memuji ni ada empat dosa duk menanti orang yang puji. 2 dosa menanti orang yang dipuji. Orang hak kena puji ni 2 dosa dah. Tapi orang yang memuji ni ada 4 dosa menanti orang yang puji. Kalau tak kena raya. Pasal apa? Sebab puji ni semua hak Allah. Kita hebat, apa yang kita hebat kat diri kita ni? Kita hebat kat kita pandai. Siapa bagi pandai? Kita hebat, kita banyak.
Siapa bagi rata-rata? Ha, kita hebat, kita bagus, kita cantik, kita tegak, siapa bagi? Jadi semua tu hak Allah. Maknanya bila hak Allah, yang layak betul-betul terima puji Allah saja. Kita tak layak. Tu. Jadi apa yang ada kat kita ni, ini semua pinjaman sat sangat. Sebab tu bila kita balik ke Allah Ta'ala, masuk kubur, apa kita tak bawa? Tu, tak bawa. Hanya kain kapan tu dia bawa. Tu pun kita makruh, kita beli kain sutra ke, nak buh kain hak mahal makruh. Sebab apa? Sebab padan dengan nak aput berapa hari ya. Maka buh kain putih tu cukup. Tak berapa hari nak aput. Tu, hak kita duk cari banyak, hak kita tinggal banyak tu, ini dah berubah, dah ditukar nama dia. Tu. Sebab tu bukan hak kita. Sebab apa? Bila kita mati tu, dia bertukar nama. Tukar nama. Kalau hak kita, pasti apa tak bawa. Tak. Orang kapiak pun dah pandai dah tak bawa duit tu ya. Dulu dia bawa duit dia tanam sekali. Dia tak tengok orang Melayu duk pergi curi kan. Dia tak tanam duit dah nampak tu. Dia pandai dia pun. Dia bawa duit atas dia bohong. Dia pun tahu dah ni. Dia tak bawa duit dia pun curi lah. Lah ni bawa duit bohong tu. Dia pun tahu. Tu dia pun tahu. Jadi tak ada apa, tak bawa apa kita. Betul-betul kita. Jadi bila kita tahu dah kita tak ada apa, kita tak bawa apa, maknanya apa yang ada kat kita hari ini ni, pangkat ada kat kita, tujuan kita untuk buat kebaikan tolong orang. Jawatan ada kat kita, kita kena buat tujuan untuk agama. Kekayaan ada pada kita, kita tujuan untuk agama. Semua kita buat untuk agama. Tu baru kena gaya tu. Ada. Dan bila ada kepujian, orang puji pun langsung tak layak puasa orang. Sebab tu bila sahabat tanya Siti Aisyah, wahai Aisyah, siapakah orang yang paling jahat sekali? Maka Aisyah kata, ketika hang berasa hang baik. Maknanya, ketika kita berasa kita baik, ketika tu kita sebenarnya manusia yang paling jahat sekali. Lepas tu kita buat baik, suruh kita buat baik. Tapi bukan suruh berasa baik. Tu. Kebaikan tu suruh kita buat. Bukan suruh kita berasa baik, suruh buat baik saja. Tu dah beza tu, kan? Jadi, tu dia habaq sini awal-awal lagi. Segala puji, bila kata segala puji, semua kepujian yang empat. Tak kira siapa puji kita, kita pandai buat hak ni, kita pandai buat hak ni pun, maka itu bukan hak kita, tak layak dipuji. Tak layak puji. Kita buat ibadat rajin, makin malam, sembahyang malam. Setiap hari makin awal. Kalau Allah Ta'ala tak jadikan khalqu qadratut tu'ah alal abdi, Tuhan tak jadikan kekuatan untuk kita makin malam, tobat boleh masjid dah. Kalau Tuhan tak jadikan kita ni kekuatan untuk main surah masjid ni, tak boleh main percaya. Maka bila Allah Ta'ala jadikan kekuatan untuk kita, maknanya siapa yang layak kena puji ni? Kita ke Tuhan? Tuhan lah, Tuhan. Tu. Dah. Jadi Tuhan dengan hamba, dah. Tuhan dengan hamba. Maka Tuhan lah kena puji. Hamba tu tolong buat ajar Tuhan dah ya. Kita ni hanya khidmat ke Allah saja. Mangkit malam khidmat kat Tuhan. Mangkit mai subuh khidmat kat Tuhan. Timba cari ilmu khidmat kat Tuhan. Lepas tu siapa sebenarnya yang kena puji ni? Tuhan kita tu lah. Tu dia kata, segala puji bagi Allah Ta'ala. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Tuhan mana ni? Yang menentukan, yang menetapkan akan zatnya dengan berkekalan. Kita maklumlah kita Nabi Usuluddin, kita ni sifat 20. Allah Ta'ala ni bersifat dengan baqa. Jadi zat Allah Ta'ala ni dia tak akan binasa sampai bila-bila. Jadi walaupun semua makhluk alam hancur habis, bila kiamat esok ni habis hancur makhluk alam semua hancur, maka Allah Ta'ala duduk kekal situ lah. Itu dia panggil wal awwalu wal akhirun. Allah Ta'ala yang awal, dengan makna Allah Ta'ala ada itu tak ada mula. Allah Ta'ala yang akhir, dengan makna Allah Ta'ala ni tak rosak, tak hancur, tak binasa. Tu. Lepas tu, bukan ada juga benda-benda yang tak hancur. Yang tu Allah Ta'ala mengekalkan dia. Langit, tu, bumi hancur. Benda apa tak hancur? Arash, kursi, kolam, tu tak hancur. Syurga, neraka, bidadari, yang tu walaupun dia tak hancur, dia tetap baru. Sebab apa? Sebab dulu dia asal tak ada. Dia ada permulaan. Jadi bila ada mula, hak tak ada tiba-tiba ada, maka ini bukan benda yang kekal. Ini sengaja Allah nak kekalkan dia. Tu, Allah kekalkan syurga untuk orang beriman. Allah jadi kekalkan bidadari untuk orang beriman.
Jadi itu Allah Ta'ala kekal. Itu bukan Allah Ta'ala. Ha. Lagi dia kata wa manna alaina bi ni'matil imani wal islam. Tengok. Allah banyak lagi dah kurnia pada kita ni. Jadi kalau kita nak menghabis itu, ulama kata kalau kita nak menghabisi masa kita dengan beribadah, siang malam beribadah tak berhenti-berhenti pun, tetap kita tak dapat balas jasa Tuhan. Tak dapat. Tu. Kalau kita nak menghabisi masa tak mau buat apa, nak duduk ibadat ketika maya je, tetap tak akan dapat untuk membalas jasa Tuhan. Tak boleh. Tu. Nikmat yang Tuhan beri kat kita pun Allahu Akbar. Sebelah mata, kaki, tangan. Tu kadang-kadang Allah Ta'ala saja buat bagi kita sakit. Supaya untuk kita tahu. Macam ni lah orang yang hilang nikmat mata. Macam ni lah. Kita baru sakit seminggu ya mata tak boleh buka ni. Nak bengkak mata ni. Allahu Akbar. Tu tak boleh buka katuk ni. Tu buh. Macam mana selepas kita sihat tu Allah kata, mata sebelah ni rasa macam baru kita tahu orang yang tidak ada nikmat mata. Tu. Jadi Tuhan buat tu pasal apa? Nak bagi kita ingat tau, kalau aku tarik tak bagi dah, macam ni rasa dia. Kadang bengang telinga tak dengar apa. Maka Tuhan kembalikan balik. Maka kita ni Allah Ta'ala masih lagi sayang pada kita ni. Allah Ta'ala bagi sekadar sikit-sikit tu pasal nak bagi kita banyak. Tuhan nak bagi banyak. Tu. Jadi kalau kita nak betul-betul nak balas jasa Tuhan ni, tak boleh balas lah. Tak boleh balas. Sampai bila-bila tak boleh balas. Tu ada cerita ahli ibadah Bani Israel ni. Dia beribadah 500 tahun. 500. Jadi Nabi ni dia suka cerita kat para sahabat tentang ahli-ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Lepas hebat ibadat apa. Lepas hidup lama dulu ni. Nabi dulu kan hidup lama kan. Jadi 500 tahun Allah Ta'ala 500 tahun dia buat ibadat di sebuah pulau. Pulau ni keliling air masin. Maka Allah Ta'ala jadikan ayak, pancar ayak tawak di kaki bukit tu. Dan Allah Ta'ala keluarkan pohon delima untuk dia makan dan minum ayak. Kerja daripada ibadah saja. Dan ibadah dia tu 500 tahun ibadah. 500 tahun. Dan dia ketika dia nak mati tu, dia berdoa sebelum mati dia kata, ya Allah, jangan rosakkan jasad aku ni daripada dimakan ulat-ulat. Kita kena minta lagu tu. Kena minta Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala pelihara jasad kita ni. Jangan bagi rebut, jangan bagi makan ulat. Kita minta habis kan. Sebab kalau kita masuk banyak ulat tak kacau ni, itu alamat yang paling baik tu. Ulat tak boleh kacau. Tu. Maknanya ini ada harapan yang sangat tinggi. Tu. Dia minta Tuhan perkenan. Ini Allah Ta'ala cerita siap-siap ni yang akan berlaku di padang mahsyar. Dia kata Nabi ni dia buat masa depan ni. Syurga masa syurga neraka kan. Ahli neraka syurga pun tak ada lagi. Tapi Nabi cerita siap dah. Bila Allah Ta'ala perintah malaikat di padang mahsyar, Allah, wahai malaikat, bawa masuk dia syurga dengan rahmat aku. Dia heran. Pasal apa rahmat aku tak ada. Masuk syurga dengan ibadat aku 500 tahun. Allah Ta'ala tahu. Masuk syurga dengan rahmatku, dengan kasih sayangku. Dia kata, dok. Allah Ta'ala kata, tak apalah, kalau kata lagu tu, lah ni, ambil amalan hang 500 tahun tu, timbang dengan sebelah biji mata hang yang aku bagi. Tu. Tok penimbang tu, tok amalan dah ni, tok mata. Tak terangkat pun amalannya. Nak habaq kata, nikmat mata Tuhan bagi kita sebelah biji mata tu, 500 tahun beribadah pun takkan boleh balas jasa Tuhan. Tu kita kata, tu ulama kata, kalau kita buat ibadat sepanjang hidup kita, tambah lagi umur beribu tahun pun, tetap tak boleh balas jasa Tuhan. Nampak tak? Tu yang kita kata. Sebab tu kita kata, kita kena terima kasih sungguh kat Tuhan. Tu Tuhan kata sendiri, ada lagi kat Tuhan yang lebih baik daripada aku. Memang tak ada dah. Dia bagi nyawa, dia bagi mata, bagi telinga, makan pun dia bagi. Tiba-tiba tak semayang, tiba-tiba tak puasa, langgap pada Tuhan, lawan Tuhan. Kalau Tuhan buat neraka, boleh salah Tuhan lagi tak? Tak boleh salah Tuhan lah.
Tuhan buat kat kita, Tuhan jaga kita ni sehabis-habis dah. Bahkan dalam kitab kita ke depan dia kata lebih lagi daripada ibu yang mendudui nak. Ni Tuhan jaga kita ni. Tu. Jaga tidur malam, tak bagi binatang main ketip. Tidak malam kan sedap apa? Kalau Tuhan nak hantar budak main patut tengah tidur boleh. Bila dah lagu tu, Allah Taala kata tak apa dah kata lagu tu, wahai malaikat, heret masuk neraka. Dah dia kata masuk ke amalan. Bila masuk ke amalan bermakna bila timbang amalan ringan, kena neraka. Heret masuk neraka baru dia teriak. Tak. Ya Allah, ya Tuhanku, betul lah aku masuk syurga ni dengan rahmat kamu. Maknanya kita masuk syurga ni dengan kasih sayang Tuhan. Sebab tu bila kita buat amalan apa pun, kita buat amalan apa, jangan berasa bangga, jangan berasa riak, jangan berasa hebat. Pasal apa? Amalan kita tu tak boleh tebus apa pun. Tak boleh. Tak teriak pinsi syurga, Allah Taala kata, hantar dah no. Dah ni hang masuk syurga dengan rahmat aku no. Dia tahu betul aku masuk syurga dengan rahmat. Allah Taala kata ketika hang minta, ketika hang duduk atas bukit tu, siapa bagi hang makan? Dia kata Allah. Ketika hang duduk atas bukit, siapa bagi minum? Allah Taala bagi. Ketika hang duduk, hang minta aku suruh taput jasad hang, aku tak put, siapa bagi? Allah Taala. Ketika dia boleh tahu kata rupanya Allah Taala lah yang masuk syurga tu dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan. Tak. Tu dia kata di sini tu. Dan mengkurniakan atas kita dengan nikmat iman dan Islam. Kurnia lagi ni. Tu, dah buat tak minta. Kita jadi manusia ni, Allah Taala bentuk dalam rahim tu, bukan minta. Tu dia panggil kurnia. Apa dia kurnia? Satu pemberian yang tak didahulukan dengan permintaan. Tu kurnia. Orang panggil tu. Sultan panggil, raja panggil. Buat apa? Nak bagi pangkat datuk. Nak kata datuk. Dia panggil apa? Darjah pengurniaan. Bukan boleh pergi beli ke tu. Bukan boleh pergi telefon sultan. Kata sultan nak beli tu boleh tak? Tak boleh. Dia jenis kurnia. Macam tu juga lah Allah Taala kurnia pada kita ni. Kurnia apa? Kurnia iman. Siapa minta nak beriman? Tiba-tiba beranak-beranak keluar daripada perut seorang perempuan yang beriman. Ini kurnia Allah ni. Kurnia Allah. Dah beranak lahir daripada perut orang beriman, maka boleh semayang pula. Tu mau pula semayang. Tergerak hati nak buat ibadah. Ini pun kurnia Allah Taala juga. Tu dia kata tu. Tu dia atas sini, dan yang mengkurniakan atas kita dengan nikmat iman dan Islam. Macam mana kita ni? Masuk dah waktu ni. Alhamdulillah. Boleh berhenti ya? Macam mana? Kena sambung lagi? Boleh berhenti? Saya terpulang pada ni lah, pihak sini lah. Saya tak apa. Apa lah? Macam mana? Boleh sikit lah? Tak apa lah? Okay lah? Kalau nak berhenti, beritahu lah. Saya takut kot terlejak sekali lagi. Maaf agak lagi. Baik, tengok. Lagi, dia kata, pengarang kitab kata apa? Wa khalaqallahu min nurihi nura habibihi Muhammad qabla an yakhluqa Adam bi alfa amin. Dan yang menjadikan daripada nurnya akan nur kekasihnya. Siapa kekasihnya Allah ni? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dahulu sallallahu alaihi wasallam, dahulu daripada bahawa dijadikan Adam dengan 2000 tahun. Jadi kita faham dah, Nabi kita Allah Taala ciptakan, Allah Taala jadikan daripada nur. Tengok nah. Sebab tu bila hari kelahiran Nabi kita tu, bila Nabi lahir, ketika Aminah nak anak tu, Aminah kata aku tak berasa sakit apa pun. Tu, tak sakit apa. Jadi daripada 1 Rabiul Awal sampai 12 Rabiul Awal, 12 hari berturut-turut malaikat mai masuk ke Aminah tiap-tiap malam. Mai berzikir, mai tasbih, mai selawat. Maka ketika nak beranak tu, ketika nak beranak, terbuka atap rumah Abdul Muttalib tu, maka Aminah tengok bintang-bintang duk berkilau. Kita ingat. Berkilau. Ketika tu pecah tiang rumah Abdul Muttalib tu, Abdul Muttalib, Pak Mentua kan Abdul Muttalib. Pecah tiang tu, maka daripada tiang tu keluar 4 orang perempuan. Maka mai seorang perempuan jumpa Aminah, wahai Aminah, aku adalah Siti Hawa, ibu pada orang mukmin, aku nak teman kau melahirkan
kekasih Allah yang sangat mulia ni. Yang keduanya, iaitulah bini Nabi Ibrahim. Tapi dalam kitab dia tak habaq sama ada Sarah atau Hajar. Mai habaq juga aku pun nak teman hang juga wahai Aminah untuk lahirkan. Yang ketiganya Asyah bini Firaun. Mai habaq juga aku nak teman. Yang ketiganya Siti Maryam. Nah, mak Nabi Isa kata aku pun nak teman. 4 orang ni mai. Ini setengah ulama kata macam tu. Tapi setengah ulama kata ketika Aminah mana Ummu Aiman yang teman dia. Ha, no? Ini khilaf ulama Ummu Aiman yang teman. Ummu Aiman ni apa ni macam mak angkat Nabi lah. Ha tu. Lepas tu bila ketika nak lahir tu apa Aminah kata aku nampak burung sangat putih. Burung putih mai duduk di atas perut Aminah ni. Aku tak berasa sikit pun sakit. Bila burung tu tak sayap di perut Aminah tu, maka yang aku nampaknya jari-jari Nabi dengan cahaya yang sangat banyak. Cahaya yang sangat terang. Dan aku nampak ketika tu Nabi bersujud. Nah, Nabi ni masa anak. Nah, tu yang kata yang dia kata bersin alhamdulillah kan. Aku nampak aku tak sakit, yang aku nampak cahaya. Maka cahaya inilah yang bila keluar-keluar tu satu jazirah Arab terang menerang. Ni yang lepas duk pi terpa pi di rumah Aminah ni. Rumah Abdul Muttalib. Bila tengok rumah duk kan keluar kot lubang-lubang. Cahaya kau macam kita kan. Macam kita cara ni kalau papan dia keluar lubang kan. Jadi Arab tengok macam siang ni. Macam siang cahaya. Apa cahaya apa banyak sangat ni? Pakat duk mai terekam mai nak tengok. Bila mai terekam nak tengok, Ummu Aiman tak bagi sebab orang Arab ni dia kalau beranak ni siapa boleh tengok. Melainkan pak atau tuan tu. Tu dia panggil adat orang Arab tu. Jadi bila dah orang duk mai terekam mai tengok, Ummu Aiman ambil belanga tu, dia katuk Nabi. Bila katuk Nabi dia pergi ligan. Jadi rumah Aminah, rumah kelahiran Nabi yang kita pergi umrah dekat Maktabah tu. Dekat depa duk kumpul banyak Zam-Zam yang banyak. Kan? Kita keluar kok sa'i kan. Bila keluar sa'i kan, lepas tu ada ujung sikit kan, dia buat perpustakaan kan. Maktabah tu tempat Nabi banyak tu. Tu. Jadi Ummu Aiman ni dari maktabah tu, dari tempat kelahiran tu lah, dia lari pergi dekat bawah. Kat bawah tu juga lah kan, kat bawah tu lah. Jadi rumah yang lahir Nabi depa tak buang, ada lari kan. Tapi kalau rumah yang rumah Nabi dengan Siti Khadijah buang dia. Rumah Nabi dengan Siti Khadijah tu dekat lagi. Kelok sa'i tu, kelok sa'i sikit untuk tepi dia. Rumah Nabi duduk dengan Siti Khadijah. Hak lajak saya tu rumah kelahiran Nabi. Yang mereka buat maktabah tu. Jadi Ummu Aiman ni dari situ ligan ni. Dia lari apa pergi ligan Abdul Muttalib. Duduk tawaf tu. Tu lah. Panggil mai tengok. Ni duduk tunggu dalam belakang. Tak dan dia nak angkat. Ni kata Nur Muhammad ni. Nur Muhammadiyah ni. Cahaya tu punya kuat. Dia tendang belanga terpelantin. Bila tendang tu Abdul Muttalib keluar mulut dia. Ni malaikat kau orang ni. Cucu dia kan. Tu dia pun terus ambil Nabi ni bawa pergi tawaf kan. Di kat bawah. Depa Abdul Muttalib ni depa ikut ajaran Nabi Ibrahim kan. Jadi depa pegang kuat lagi lah cara Nabi Ibrahim tu. Tu. Jadi tu dia kata di sini. Tu Nabi kita ni cahaya. Sebab tu ulama kata Nabi dia tidak ada bayang. Tak ada bayang. Bila Nabi jalan di tengah padang, tak ada bayang apa. Sebab dia cahaya. Cahaya bertemu cahaya. Dia tak keluar bayang. Tak keluar. Tu di atas sini tu. Dan yang menjadikan daripada nurnya akan nur kekasihnya. Allah Ta'ala cipta Nur Muhammad. Sebelum Allah Ta'ala cipta Nur Muhammad, apa pun tak ada. Yang hanya ada zat Allah dengan sifat Allah. Lepas Allah cipta Nur Muhammad, ni hakikat Nabi ni. Ataupun setengah ulama kata ruh Nabi. Nur Muhammad tu. Bila buat Nur Muhammad, ketika tu baru Tuhan mula buat langit, buat bumi, buat bukit, buat laut, apa semua buat. Tu ulama kata kalaulah Allah Taala tak cipta Nur Muhammad ni, kita pun tak ada lagi. Pasal sebelum tu nama dia masa azali. Bila buat Nabi kita, ini dia panggil masa imkat. Masa imkat masa duk keluar makhluk. Keluar makhluk. Jadi Allah Ta'ala buat Nur Muhammad tu, cipta Nur Muhammad tu, buat bila? Tengok, dahulu daripada bahawa dijadikan Nabi Adam 2000 tahun. Sebelum Nabi Adam buat Nur Muhammad, lepas buat Nabi kita, baru cipta Nabi Adam. Tu yang Nabi kita ni penghulu segala Rasul.
Kan bila naik di atas tu, Nabi jadi imam kan naik langit. Jadi semua walaupun Nabi kita ni, Nabi Adam, Nabi yang awal, tapi hakikatnya yang dicipta dia Nabi kita dulu. Tu. Tu ulama kata Nabi Adam ni digelar bapa bagi manusia. Nabi kita ni digelar sebagai bapa ruh. Bapa ruh. Sebab Nabi kita ruh Nabi yang dicipta mula-mula. Tu. Boleh ikut? Alhamdulillah. Boleh mati. Kemudian kata ada lagi wa khalaqa minhul asya'a. Kita berhenti tu insya-Allah . Jadi kalau tak ada arah apa kita sambung bulan depan pula. Lambat kan bulan tu. Tak apa. Kita tengoklah kalau ada masa kan. Kukut. Jadi kita buat sebelah kali dulu kan. Kalau masa saya tu kita ada tamu-tamu lagi kita boleh celah, kita buah dia kan. Kalau cepat jalan cepat sikit kita ni kan. Lepas tu kalau agak-agak kalau rasa aku bincang aku kalau kita tambah masa sikit kan lajak nanti bagi tahu kan. Ikutlah rasa macam cepat sangat ke bagi tahu kan. Saya tak apa saya boleh kita pasal duduk biasa ngaji pondok tu kadang-kadang ngaji sejam setengah 2 jam tak bisa dah. Cuma kita duduk takut orang hak ngaji kan. Tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir wa sallim wa ta'ala ala sayyidina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka alayna imanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa awladana kullu shay'in ataytana. Allahumma ij'alna iyyahum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa najjika min kulli syaitanir marid wa jabari ani wa dhi'ani wa zi wa syarrik syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamina bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fi hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. واغفر لنا وارحمنا والدينا وإخواننا وأحبابنا ولمن أحبنا في خلص إلينا ولمن كان له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.